Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni sambung kitab yang lama tertangguh, kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang kedua. Agak lama tangguh ni. Awal bulan 3 itu 45, maknanya 2 bulan. Maknanya 2 bulan tertangguh. Hujan. Mujur lah kita berhenti tu memang dekat stesen dia, stesen besar pula tu. Kalau tidak jenuh nak kena ulang balik sebab lama sangat. Kita berhenti dekat dekat muka surat yang Rumi tu 69. Yang Jawi 26. Mana hilang lagi tak? Baru 2 bulan dah hilang lah. Belum. Itu biasa di mana-mana saja berlaku. Hari tu ada orang pegang agak tebal juga itu. Dia tunjuk kita hilang. Tu dia, jumpa dah. Jumpa dah. Allah. Itu biasa. Jumpa dah lah kitab. Okey, jumpa muka surat 69 kita berhenti. Kalau yang Rumi, yang Jawi 26. Fasal baru. Bila saya cek tadi, alhamdulillah fasal baru. Jadi mudahlah sikit. Kalau dia tengah-tengah stesen, dia bukan sekat stesen dia, nak kena ulang balik baik 2 bulan kan. Muka surat 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 daripada atas. Fasal baru. Kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang kedua. Risalah yang pertama di surau Balok Pain. Surau Nur Hidayah. Balok Pain itu fasal risalah yang pertama. Surau Masjid Pelindung Utama, fasal yang kedua. Dan kita dah mula fasal yang kedua tu, baru ni, dan kita berhenti dekat faslun muka surat 69 lah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun, ini suatu fasal pada menyatakan segala najis yang dimaaf. Dobek sikit, dimaaf pada solat. Sebab najis yang dimaafkan ni banyak. Ada najis dimaafkan bagi makan, ada najis yang dimaafkan pada solat, ada najis yang dimaafkan pada air.
Ada najis yang dimaafkan pada berubat, nak berubat. Jadi najis yang dimaafkan ni ada banyak. Apa maksud najis yang dimaafkan? Maksud najis yang dimaafkan adalah dia najis tapi boleh pakai. Itu maksud najis yang dimaafkan. Tapi dia najis, dia tak suci, dia kekal hakikat najis, tapi boleh pakai. Boleh pakai untuk apa? Kadang-kadang dia dimaafkan untuk makan, boleh makan. Walaupun dia najis boleh makan. Bila kadang-kadang dia dimaafkan untuk semayang, dengan maksud kalau ada kat badan dia, kat pakaian dia, sah semayang juga, dia dimaafkan. Kadang-kadang dimaafkan bagi air. Kalau najis tu masuk dalam air tu tak jadi najis. Sepatutnya najis masuk air tu pun tak najis, tapi tak jadi. Dia panggil najis yang dimaafkan bagi air. Kadang-kadang najis yang dimaafkan bagi berobat. Kita haram berobat dengan benda najis asalnya, tapi bila dah tak ada ubat lain, boleh pakai najis sebagai ubat. Boleh pakai najis. Dia panggil najis yang dimaafkan bagi berobat, untuk berobat. Dia ada banyak najis dimaafkan. Jadi kita bahas najis yang dimaafkan bagi solat. Dan najis yang dimaafkan yang 4 perkara tadi, ada yang najis dimaafkan bagi makan. Maksudnya dia najis tapi boleh makan. Adakah kalau yang kita makan tadi ada dekat pakaian kita, terkena pakaian, dimaafkan bagi semayang? Tak semestinya. Kadang-kadang makan boleh. Makan najis itu makan boleh. Boleh tu maksud halal ataupun tak berdosa, dimaafkan najis tu. Tapi bila yang makan tadi menitik sikit, kena baju, semayang tak sah. Kan dia dimaafkan. Dia dimaafkan bagi makan, dia bukan dimaafkan bagi semayang. Ada yang najis dimaafkan bagi semayang. Ada dekat badan, dekat pakaian, semayang sah, tapi tak boleh makan, makan haram. Maksudnya dia dimaafkan bagi pakaian dalam semayang, dia tak dimaafkan bagi makan. Ada yang dia dimaafkan bagi semayang. Ada ketika semayang, sah je semayang tu, najis ada kat badan. Tapi bila najis yang ada kat badan tadi, yang sah semayang tadi, terkena air tu semua jadi mutan najis. Kan dia dimaafkan bagi semayang, dia dimaafkan bagi semayang je. Bagi air tak maaf, kena air tu mutan najis, air kurang 2 kolah. Contoh sikit sebelum kita mula ni. Baju kena darah nyamuk. Nyamuk isap darah siapa tak kisahlah, dari kita, darah orang lain ke, datang kita tengok ada kat sini, gatal ni tepok begitu, begini. Macam tu ke, kita buat macam ni ke, kita garu ke, alamak, mati. Nyamuk tadi, darah tadi tu, darah yang dalam perut dia tadi tu keluar. Adalah dalam besar mana sangat darah tu kan. Adakah semayang tu batal? Sedangkan ada darah tu najis? Tak batal semayang, kerana dia dimaafkan bagi sembahyang. Sebab sikit darah tadi, bila kita pun ambil darah tadi, lepas habis semayang, pergi ambil gayung, ambil kat kolah, ambil gayung, buh dalam gayung, tak. Lepas tu air kena mana? Kita pun ambil ni yang kena darah nyamuk yang kata semayang pusah tadi tu, kita pun celup, semua jadi mutan najis saja. Dan dia pun celup ni, dia basuh itu, dah hilang dah air mutan najis. Lepas tu dia basuh tangan. Tangan-tangan dia mutan najis, garu sini mutan najis, pegang sini basah sikit mutan najis, pergi salam kawan mutan najis, tangan kawan mutan najis. Padahal semayang sah. Memang dia dimaafkan bagi semayang, bagi air tak maaf. Macam tu juga kita makan daging, dekat dalam daging tu ada darah. Kita tak perah daging tu sampai dia jadi kering. Kita masuk dalam spin, bagi kering, hilang darah dalam daging. Tawarlah kita punya gulai kita, kari kita, tawarlah, tak rasa daging lah, semua darah dah keluar sebab kita spin. Tak, kita potong, basuh lebih kurang, air tu dah putih, air masa basuh tu kita dah masuk dalam kuali dah masuk dalam periuk dah. Tapi kalau kita perah betul-betul, ada lagi darah dalam tu. Habis tu boleh makan dia? Dimaafkan bagi makan, boleh je makan. Tengah-tengah makan tu menitik, adalah besar 5 sen dekat tangan, banyak agak besar 5 sen tu kan, besar juga lah 5 sen dulu, bukan 5 sen sekali, 5 sen dulu boleh tahan ni. Dia tak basuh, dia semayang tak sah. Kenapa pula tak sah? Najis apa tadi aku makan? Memang dimaafkan bagi makan, tapi bagi semayang tak maaf. Itu perbezaan sedikit lah, kita tak masuk bab tu pun. Cuma nak bagi tahu, kita sedang membincangkan tentang ini suatu fasal pada menyatakan najis yang dimaafkan bagi apa? Dimaafkan bagi semayang, kena dobek, kalau tidak tak tahu. Dimaafkan bagi macam-macam. Dia dimaafkan bagi semayang, dengan maksud ada dekat badan dia najis tu, najis yang kita akan bincang nanti, sembahyang masih lagi sah
walaupun dia najis. Itu nak bincang pasal tu. Apa dia? Dan iaitu tiap darah dan nanah. Darah dan nanah. Setengah kitab tambah lagi danur. Semua adik-beradik dia tu. Darah, nanah, danur. Danur. Bahasa dulu lah. Bahasa sekarang air bisa. Macam air bisa tu dipanggil danur. Darah, nanah. Kenapa sebut nanah? Kerana nanah itu berasal daripada darah yang rosak. Darah ni kalau rosak dia jadi warna putih gitu lah, macam nanah. Dan sebab apa? Darah dan nanah adalah sama. Jika darah najis, nanah pun najis. Okay? Iaitu tiap-tiap darah dan nanah daripada anak Adam, manusia. Itu najis lah. Kita kat sini, apa dia kata sini? Najis yang dimaaf, najis yang dimaaf. Darah anak Adam, darah manusia, nanah manusia dimaaf. Tak habis lagi ni. Atau yang lainnya. Maknanya kalau bukan darah anak Adam pun dimaaf juga. Darah ayam, darah apa ke, bila sebut secara umum itu, dia mesti ada kecuali anjing dan babi. Sebab bila anjing dan babi dia tak termasuk. Ini cerita mughallazah, cerita lain. Jadi bila kata dan lainnya selain daripada orang, binatang ke apa ke, darah dimaafkan juga. Tapi tak habis lagi lah. Cuma nak bagi statementnya dimaafkan. Okay? Bukan darah manusia je, darah yang bukan manusia juga dimaafkan. Dimaafkan buat apa ni? Dalam sembahyang, pada sembahyang. Okay. Macam mana penjelasan dia? Dia tak jelas lagi. Jika ada sedikit ia pada uruf, ni nak cerita. Kalau banyak tak maaf juga kan. Jika ada sedikit ia pada uruf, dalam mazhab Syafi'i kita akan selalu jumpa uruf. Kebiasaan. Uruf ni kebiasaan. Memang kena faham sungguh-sungguh tentang uruf ni. Macam kita mengaji muafiq masbuk kan. Apa? Kadar bacaan Fatihah yang pertengahan. Muafiq adalah makmum yang dapat berdiri dengan imamnya. Kadar bacaan Fatihah yang pertengahan. Yang pertengahan tu uruf lah, kebiasaan. Uruf juga. Maksudnya bukan tengok kadar Fatihah dia laju atau cepat, bukan tengok kadar Fatihah imam, bukan tengok kadar Fatihah orang lain, tak. Tengok secara umum, secara uruf. Banyak dalam masalah fiqh kena faham sungguh bab uruf. Tak faham bab uruf, salah kita berhukum. Jadi sedikit pada uruf. Jika ada ia, sedikit pada uruf. Kalau sikit maaf, kalau banyak tak maaf. Sikit dan banyak subjektif. Dia tak kata ada banyak ni sikit, maka ulama tolong kita. Banyak mana? Sekejap lagi diterangkan. Tiadalah mengapa pada mengerjakan sembahyang. Sebab tu kata dimaafkan pada sembahyang tadi. Bukan dimaafkan pada air, bukan dimaafkan pada makan, bukan, dimaafkan pada sembahyang. Maksudnya tak mengapalah sembahyang ada najis tadi. Najis apa tadi? Darah apa? Darah orang ke, darah binatang ke, kecuali anjing babi. Ya. Kalau ada sikit pula pada uruf. Berapa banyak? Jangan lagi dibincang. Umpamanya mengerjakan sembahyang umpamanya. Bila sebut umpama sembahyang, apa yang sama dengan sembahyang? Tawaf, tu je. Mana ada lagi? Seumpama sembahyang tawaf je. Sebab tawaf mesti ada wuduk. Sembahyang mesti ada wuduk. Tu je lah. Jadi itulah umpamanya. Boleh tak kita kata umpama tu baca Quran? Sebab nak pegang Quran, baca Quran, pegang Quran. Nak pegang Quran kena ada wuduk. Lepas tu ada darah. Tak boleh, tak kena. Kalau nak kata umpama tu adalah baca Quran, tak kena. Sebab nak baca Quran kena ada wuduk. Ada darah dekat badan tidak membatalkan wuduk. Jadi umpama tu apa? Seumpama semayang. Nak semayang tu mesti suci daripada najis. Wuduk lah, suci daripada najis. Nak pegang Quran mesti suci daripada najis ke? Tak. Adakah badan kita kena suci daripada najis baru boleh pegang Quran? Tidak. Dia kena ada wuduk kan. Jadi umpamanya tu tak ada lain selain daripada tawaf. Sebab tawaf tak boleh ada najis. Apa lagi? Tu je lah. Serta najis yang sedikit itu, najis yang sikit tadi yang dimaafkan pada semayang, tidak wajib membasuh akan dia kerana dimaaf daripadanya. Kalau nak semayang tak wajib basuh. kerana ianya dimaaf. Okay.
Dan kadar sedikit pada huruf, sedikit-sedikit pada huruf tu ulama tolong kita. Kembali kepada kebanyakan manusia, kembali balik pada itulah nama huruf. Ikut kebanyakan. Macam mana masuk kebanyakan? Maksudnya kalau kita tanya 1000 orang, macam tu lah, 800 orang kata sikit, sikit lah. 200 orang je kata banyak. Jadi tak pakai 200 orang. Itu maksud. Majoriti kata itulah. Macam bab huruf juga. Bab air. Air mutaghayyir, air yang berubah. Benda suci, apa-apalah nila ke, sirap ke, benda suci, ni air mutlak. Masuk setitik, 2 titik, 3 titik. Air ni air mutlak. Adakah air ni dah tak jadi mutlak dah? Sebab dah masuk Milo ke, masuk kopi ke, masuk sirap ke, dah masuk sikit lah, masuk sikit. Kalau masuk banyak berubah, memang bukan mutlak dah. Kalau masuk sikit, berubah tak? Berubah, tapi sikit aja, maka kekal mutlak. Masuk sirap setitik dalam air secawan ni, rasa dia berubah tak? Berubah sikit. Sikit sangat. Kadang tak perasan, letak 2 titik. Dah nampak sikit merah tu. Sikit ke banyak? Kalau sikit, kekal mutlak. Kalau banyak, tak mutlak dah. Tak mutlak dah. Kalau pewarna tahu sikit terus, tak mutlak dah. Dia bukan cerita sikit banyak, ada cerita yang berubah tu. Yang berubah. Jadi air tu tak mutlak. Habis kalau tak mutlak tak boleh minum lah. Bukan cerita pasal halal haram minum, cerita pasal air tu mutlak ke tak. Lepas tu tak mutlak. Kalau banyak tak mutlak. Kalau sikit mutlak. Kalau banyak tak mutlak. Sikit banyak tu macam mana? Urus juga. Air klorin, kita tangki air baru cuci kawasan kita, dia bawa klorin lebih sikit aku, terlebih ke apa, kita buka air, mula-mula keluar karat dulu lah. Lepas tu lama dah keluar dah, air tu berbuih, siap, warna pun dah lain-lain sikit, bau pun bau klorin. Kalau air tu berubah banyak dengan klorin, maka dia tak mutlak dah. Kalau berubah sikit, dimaafkan, masih lagi mutlak. Sikit banyak, sama juga, uruf. Dia tak ada volume tertentu nak letak, uruf. Kalau tanya 100 orang, 90 orang kata sikit, berubah sikit, sikit lah. Macam tu, uruf. Itu memang ada dalam hukum bekah, dia uruf. Sama juga, sedikit tu uruf pada kebanyakan manusia. Jadi oleh kerana itu, para ulama bukan bersepakat, pakat-pakat nak tolong kita. Sebab kita nak cakap Allah, uruf pun payah, kebiasaan pun payah kita ni. Kita nak tepat. Maka ulama tolong kita. Berbagai-bagai ulama tolong kita. Beberapa orang, bukan satu, ramai ulama tolong kita. Bila tolong dengan cara dia sendiri, dengan kaedah dia sendiri. Dia pakai kaedah ni, dia kata besar ni. Asal besar ni. Asalnya bukan besar ni, asalnya huruf. Kenapa ulama tolong kata besar ni? Sebab kita ni payah nak faham. Payah boleh senang cakap huruf macam mana? Sikit ke banyak? Darah kena semayang. Tengah semayang darah ada. Batal ke tak batal? Ni sikit ke banyak? Huruf. Kita payah kita. Maka ulama tolong kita. Oleh kerana bukan seorang, ramai ulama tolong, maka dia macam-macam pula. Ada ulama kata besar ni, ada ulama kata ni, ada ulama kata besar ni. Banyaklah pula. Sebab pakat-pakat nak tolong kita. Jadi khilaf pula kat situ. Tapi hukum asal bukan banyak ni ke banyak ni tak. Hukum asal huruf. Sebab tu dia kata dan kata setengah. Bahasa lain kata kil. Bahasa lain ada pendapat. Sebab tu banyak kan ni. Lepas ni kita kata banyak sangat. Dan setengahnya kata. Kita jadi bengang kadang-kadang. Saya nak kena peringat dekat benda ni. Kita jadi marah. Cakap satu dah. Aku nak ambil mana satu. Banyak lah benda ni. Jangan marah. Sebab mereka semua berniat baik nak tolong kita. Sebab kita ni payah nak faham. Nak sebut huruf, nak kata banyak sikit pun payah. Sembahyang, jadi imam, tak boleh baca panjang. Saya dah sebut dah sebelum ni. Sebut sekali lagi, 2 kali 3 kali. Kena baca pendek-pendek. Sebab makmum tu macam-macam masalah ada kan. Panjang pendek tu pun ikut huruf. Bukan ikut suka hati kita nak letak. Tak. Pendek 3 ayat, 4 ayat panjang, boleh? Apa punya pemalas lah. 3 ayat baru namanya pendek. Kalau baca Wadduha panjang, macam mana nak buat? Dah kata Nabi tak bagi baca panjang, Nabi tak bagi, nanti susahkan makmum. Aku kata Wadduha panjang, baca Inna A'tayna dengan kulhu aja. Macam mana? Tak boleh ikut dia kena ikut huruf.
1000 orang kata inna a'tayna pendek banyak, pendek. Wadduha pendek. Seterusnya. Huruf tu huruf. Akhir sekali tak reti juga kita nak membezakan mana panjang mana pendek. Ikut nafsu kita je. Kita jadi malas sembahyang, rasa lutut tu dah lain macam sikit je, baru 30 saat je lebih pun. Dah rasa lain macam dah. Kita dah kata panjang. Panjang pendek ikut nafsu kita lah pula. Akhir sekali ulama tolong kita. Tolong macam mana? Dia kata ada surah dia panggil qisarul mufassal, awsatul mufassal, tiwalul mufassal. Surah-surah panjang, surah-surah sederhana, surah-surah pendek. Surah pendek baca sini-sini, surah panjang baca sini-sini. Kalau kita ikut macam tu, memang kita kata panjang. Ulama kata pendek dah. Ulama kata qisarul mufassal, surah-surah pendek. Tapi kita kata panjang. Apa ulama kata? Lam yakunil ladzina kafaru, pendek. Kita kata panjang. Sebab tu ulama tolong. Lepas tu ulama ni pula tolong lagi. Tolonglah lama jadi khilaf. Akhir sekali dalam kitab dan kata setengah ulama, dan kata setengah ulama. Kata tu sebenarnya nak tolong kita. Hukum asal uruf. Sebab tu kalau dia tu tok guru, dia ada pondok madrasah dia sembahyang maghrib sembahyang isyak, rakaat pertama baca Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran sampai habis, tak dinamakan tak salah. Sedangkan hadis Nabi kata salah. Tak. Sebab dia uruf. Dia ada cerita lagi. Habis yang kata banyak panjang ni, kata surah-surah ni, ulama tolong kita, bantu kita. Sebab kita susah tak reti nak letak keadaan tu. Dan kita pula imam tak reti nak letak keadaan mana panjang pendek, makmum pula ikut nafsu dia je nak pendek. Yang pendek pun dia kata panjang. Akhir sekali ulama tolong kita. Okey. Jadi dan kata setengah. Tadi kata uruf ikut majoriti lah kita kata. Sekarang ni kata setengah ulama pula. Apa tu susah? Uruf-uruf lah. Tak. Nak tolong kita. Dan kata setengah ulama kata kadar sedikit itu besar kuku. Kuku pula ada orang kuku besar. Ada orang tapak tangan dia besar. Ada orang halus. Maka ambil orang sederhana, orang biasa lah kebanyakan. Besar kuku. Besar ni besar kuku. Itu maknanya sikit. Lebih daripada besar kuku namanya banyak. Apa ni cerita ni? Jangan lupa. Cerita kita darah ada kat badan, ada kat pakaian ketika semayang. Maka semayang sah. Semayang tak perlu dibatalkan. Teruskan semayang dan semayang sah jika sikit. Jika banyak, semayang tu batal. Itu bincang pasal tu. Jangan lari fokus. Besar kuku. Okey. Maka jika lebih daripada besar kuku, maka banyak. Dia kata banyak hukumnya, dan wajib dibasuh akan dia kerana tiada dimaaf. Kalau tengah semayang dah batal dah. Nak semayang balik kena basuh. Kalau sikit besar kuku ke bawah, ada tengah semayang sah semayang, nak semayang balik tak payah basuh. Ada ulama juga yang kata yang besar kuku tadi besar-besar duit 10 sen, kan? Pernah dengar besar duit 10 sen? Lebih kurang 10 sen lah. 10 sen. Ada juga ulama kata besar duit 5 sen. Yang paling masyhur adalah sebesar dirham. Dirham dulu besar 5 sen. Besar ni. Ada kata besar 10 sen, besar sikit, sebesar 10 sen. Setiap kata 5 sen, kata besar kuku, semua ada hujah dia. Kalau saya bawa datang dengan hujah satu persatu, dia jadi panjang lebar, ngomong setengah jam. Kenapa hujah? Hujah banyak ni. Kenapa hujah banyak ni? Kenapa hujah ni? Qaul qadim mazhab Syafi'i juga. Dan mazhab Hanafi. Kecil tu besar tapak tangan ke bawah. Bapak nampak kita kata besar. Nampak? Kita ni memang masalah. Okey. Besar ni, besar banyak darah. Ni saput tapak tangan ke bawah sikit. Bila sikit sah. Mazhab Hanafi dan pendapat yang lama qaul qadim mazhab Syafi'i. Tapi itu bukan muktamad. Yang muktamad uruf. Cuma uruf tu pun kita masalah. Akhir sekali 5 sen ada hujah dia. Besar tapak tangan ada hujah, ada riwayat. Besar 10 sen ada hujah dia. Yang paling masyhur besar 5 sen dengan besar 10 sen. Itu nama sikit. Kenapa dia kata besar 10 sen? Besar 10 sen. Mana ulama ambil? Saya ambil satu lah. Nak bagi tahu, ulama letak 5 sen, 10 sen besar tapak tangan. Ada kata besar 2 jari. Dikiaskan daripada ikan. Ikan 2 jari ke bawah boleh makan dengan isi perut. Najis dia dimaaf. Bagi makan. 2 jari ke atas tak boleh isi perut dia. Ada darah apa semua tak boleh.
Dua jari ke bawah macam apa? Ikan bilis kan. Mana ada tu. Kalau yang compact tu mahal kan. Mana ada kita makan dengan kepala, kita makan dengan isi perut. Kalau isi perut tu kita kumpul rasanya mau 2-3 suap juga kalau makan banyak. Kalau kumpul isi perut jadi banyak, sama banyak dengan ikan besar-besar kalau kita kumpul, tapi sebab dia kecil boleh makan. Kenapa 2 jari? Maka dikiaskan darah pun 2 jari juga. Nampak? Ada sebab. Kenapa seposen? Yang ini saya rasa elok di share lah, walaupun tak perlu nak share sebenarnya. Ulama kata seposen lah kan. Kenapa sebesar seposen? Dia ambil daripada istijmar. Kita buang air besar, ada 2 cara penyucian. Option, 2 pilihan. Option bukan mandatory, option, pilihan. Boleh basuh dengan air, boleh tak nak basuh dengan air, pakai tisu ataupun pakai batu. Okay. Yang terbaik buat dua-dua. Okay. Kalau nak pakai air selesai lah. Kalau nak pakai batu, dia ada syarat-syarat. Antaranya 3 biji batu atau 1 batu yang ada 3 permukaan. Buang air, najis tu pula dia tidak merata-rata, bersepah-sepah, dia turun elok aje. Dan tempat keluar najis tu ada najis sikit-sikit lah. Bila dah habis tu, ambil tisu, ambil batu, buat gitu, penuhkan ruangan tempat keluar najis. Sekali, 2 kali, 3 kali dengan batu, atau dengan tisu, sekali ambil tisu lain, 2 kali ambil tisu lain, 3 kali. Kali ketiga tu tengok ada ke tak ada, kan? Jika ada lagi kesan-kesan bau, warna dah rasa, kena ambil wajib kali keempat. Sekali lagi, ada wajib kali 5, ada wajib kali ke-6, ada wajib kali ke-7, sampai tak ada. Kalau 3 tu dah tak ada, tak wajib keempat. Kalau ketiga ada, keempat baru tak ada, sunat yang ke-5, tak wajib. Sunat yang ke-5 sebab nak ganjil, kan? Kemudian lepas dah buat gitu, tak basuh pakai air, ambil wuduk tanpa basuh tak basuh, ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, semayang terus. Dia panggil semayang tak basuh berak. Mudah kata gitu. Okay, semayang sah. Habis tu kan ada kesan-kesan. Mana ada kesan? Bau memang tak boleh hilang. Warna hilang, sebab tu kata hilang warna. Rasa dengan tangan kena hilang. Dengan rasa tu maksud jangan ada tu ada sikit-sikit. Tak boleh. Jadi bau tak boleh hilang. Bau dengan air juga, maka dia dimaaf. Okay. Jadi kalau tengok betul-betul, ada lagi tak sebenarnya najis? Sebenar-benarnya memang ada. Sebab dia takkan boleh hilang dengan sempurna kecuali pakai air. Tapi dah color dah tak ada, warna tak ada, air dah tak ada. Yang tinggal yang tak boleh hilang, yang tak boleh hilang kecuali dengan air je baru boleh hilang. Okay? Maka sembahyang dia tadi tanpa dia basuh, dia ambil wuduk tanpa basuh, dan dia sembahyang dia sah. Habis tu yang ada tu dimaafkan. Maka besar mana dimaafkan? Besar tu je. Kalau ada dekat Dunlop tu, dekat paha menitik-nitik kat paha, meleceh-leceh habis dekat buku lali, tak maahin tu. Dia hanya memang dekat tempat dia je. Besar mana? Besar seposen. Yang kata seposen. Besar seposen. Tak tahulah ada orang yang besar 5 posen ke, tapi besar seposen je. Dia halus tempat keripuk tu. Dia halus kan? 5 posen. Seposen. Jadi kalau di situ dimaaf, darah ni pun diambil. Sama juga, dimaaf. Besar pada tu. Jika keluar daripada safhah dia panggil, daripada kaki 5 dubur, keluar dah. Habis ke tepi dah. Tak, maaf, wajib pakai air. Maknanya dia maaf hanya besar tu. Besar tu berapa? Besar seposen. Habis bila gitu dia maaf, darah pun seposen juga. Nampak? Dia bukan saja-saja letak. Lepas tu dan kata. Kita jangan, kadang kita baca kitab ni kita akan rasa berangin kadang-kadang. Penat, tak tahu nak pilih yang mana satu. Pilih yang first, yang muktamad. Habis tu yang setengah-setengah untuk kita lebih matang dalam berfiqh. Matang dalam berfiqh. Matang. Sebab tu. Dan kitab ni memang khas untuk orang yang dah ngaji kitab fiqh dah selesai lah. Bab istinja selesai, bab lain selesai, baru masuk kitab ni, iaitu secara detail berkaitan najis je, berkaitan dengan najis sahaja. Bab ni satu-satunya kitab yang tak ada cerita lain, risalah yang kedua, melainkan najis saja. Satu kitab je. Najis, bernajis belajar kitab ni. Sampai ke sudah. Najis. Detail najis tu. Tengoklah nanti. Detail. Terjawab nanti Cadbury tak Cadbury, DNA najis, DNA babi, terjawab habis semua je. Jadi detail. Jadi kena ngaji dulu bab fardhu ain dulu. Bab najis tu baru. Sebab tu dia akan cakap tu. Jadi walaupun kata dan setengah banyak sangat pendapat ulama,
tapi sebenarnya itu untuk kita matang. Ada kaedah yang mereka keluarkan hukum. Dan kata setengah, tengok. Kata setengah. Pendapat lain pula, ulama lain pula. Jika dilihat akan dia daripada ketiadaan ta'ammul dan tilik. Ta'ammul dan tilik. Ta'ammul tu macam mana nak cakap? Macam tengok tahu dah. Tu apa? Tak payah fikir. Kena fikir tapi dia, macam tak payah fikir. Tengok tahu dah. Macam ni. Ni ambil. Tahu dah air kosong. Tapi kalau air tu nak kata warna hitam tak hitam, nak kata warna coklat tak coklat. Warna air apa ni? Dia kena ta'amul. Moka. Sedap moka. Itu contohlah. Sebab dia kalau kopi hitam. Ni kopi hitam senang. Kalau macam air sungai tu teh senang. Tapi kalau kena ta'amul. Kena fikirlah. Tapi kalau dia kata kat sini ketiadaan ta'amul, tak payah fikir. Tu tak payah fikir. Ambil air, air kosong. Kau tak fikir ke? Cuba tilik dulu. Tak payah. Confirm air kosong. Tanpa keadaan ta'amul dan tilik. Tilik lah. Belek. Jadi jika dilihat ada darah sikit, banyak, dia terus datang. Sikit. Bukan. Sikit, dia tengok. Wish, darah. Terus tahu dah banyak. Maknanya banyak. Maka iaitu banyak. Dia tengok, wih darah banyak. Tapi kalau apa ni? Sikit lah tu. Dari segi, bukan dari segi warna, dari segi besar mana. Kalau kecil sangat, apa benda ni? Darah. Kena ta'amul sikit. Tapi kalau tengok, darah besar. Ada kata gitu. Macam ada mazhab Syafi'i, air 2 kullah banyak, 2 kullah ke atas banyak, 2 kullah ke bawah sikit. Pendapat lain, mazhab Hanafi, maksud banyak sikit macam mana? Air bubuh banyak bubuh. Nak tahu banyak ke sikit? Sebab air banyak dimaafkan kan. Air banyak kalau masuk najis, janji tak berubah, kekal mutlak. Kalau air sikit masuk najis, tak berubah pun mutlak najis kan. Kita tahu tu. Masuk banyak bukan air ada ni. Kemudian macam mana nak tahu banyak sikit? Mazhab Syafi'i ukur lah berapa liter kita akan masuk bab tu nantilah. Berapa tin minyak tanah, berapa besar, berapa diameter, berapa segi, berapa apa? Kita akan bincang kemudian. Okey, tak apa, kita terus. Biasa tu dalam gelap. Macam mana nak tahu bahawasanya air tu sikit atau banyak? Tak nampak saya nak tunjuk ni. Kalau air tu ada ni, kita gerak, kita apa dia panggil, kucak, goncang, kocak. Kita kocakkan kat sini. Kita kocakkan air kat sini, air kat sana bergerak tak? Kadang banyak air ada ni. Okey, kita pun buat begini. Sana bergerak, ujung sekali. Tak bergerak. Kalau tak bergerak, maknanya air tu banyak. Kalau bergerak, air tu sikit. Mazhab Syafi'i tak? Berapa liter-liter adalah dia keraan dia. Iaitu 2 kul lah. Nampak tak? Sedikit perbezaan. Jadi kat sini, maknanya kena bila gerak, gerak kat sini, kat sana tak bergerak. Mata air banyak. Dia tu, perbezaan. Jadi macam tu juga darah. Tengok kecilnya, darah sikit. Kalau tengok darah banyak. Dan jika syak ia pada najis ini banyakkah atau sikitkah, maka dihukum atasnya dengan sedikit. Tak tahulah banyak ke sikit, banyak sikit, jangan risau, sikit. Sikit. Okey. Sebab dia syak, dia tak reti nak hukum. Sikit ke banyak, sikit ke banyak, sikit ke banyak, sikit ke. Nak kata banyak, sikit, nak kata sikit, banyak, maka sikit. Bila sikit, dimaafkanlah dalam sembahyang. Okey. Dan jika kena najis yang dimaaf itu beberapa tempat daripada kain, macam percik, ataupun sini ada sikit, sini ada sikit, sini ada sikit, kaki ada sikit. Okay. Beberapa tempat pada kain, pada badan. Dan jikalau dihimpunkan, kalau katalah ni semua fikir-fikir dalam otak je,
Ambil kat kaki sikit tadi ada besar ni, besar ni, besar ni, besar ni, besar ni, besar ni, besar ni. Lepas tu percik lagi kat sini sikit, kumpulkan semua. Akan dia niscaya banyak pada huruf. Jadi banyak. Kalau tadi ambil besar 10% ke atas, tapi semua yang tengok semua besar kecil je. Besar-besar ni alah 5 sen pun tak sampai sini. Tapi kat sini sikit, kat kaki sikit. Kalau campur ni 5% ni. Besar ni. Sedangkan sikit tu 10% ke bawah. Macam mana? Maka dihukumkan banyak pada Syekh Mutawalli dan Imam Ghazali dan lain daripada keduanya. Jadi sebahagian ulama kata banyak. Kenapa dia sebut gini? Kerana ini bukan pendapat muktamad. Lepas tu dia kata maka dihukumkan banyak pada pendapat dua orang, Syekh Mutawalli dengan Imam Ghazali. Lepas tu dia kata dan lain-lain, siapa-siapa yang sokong Imam Ghazali lah. Kerana itu bukan pendapat muktamad. Tapi memang ada pendapat tu mengatakan dia adalah banyak. Sebab mana aci asyik kita kalau macam tu, kalau kita sekarang ni nak kata sikit tu tempat ke tempat yang berbeza. Tu je. Imam Ghazali kata tak kisah tempat yang berbeza, jadi kalau dihimpunkan banyak tu, maka lebih dia banyak. Pendapat muktamad pendapat Imam Haramain, tok guru Imam Ghazali. Kalau terpercik macam darah ayam ke apa kan, terpercik dia tak kisah darah orang ke darah kita, terpercik najis dimaafkan. Contoh darah ayam kan, terkena badan dan pakaian dimaafkan jika sedikit, walaupun percikan tu meluas. Kalau kita kumpul, percikan halus tadi semua tu jadi banyak, dia tetap nama sedikit. Jadi khilafnya kat situ lah. Khilafnya dekat situ. Jadi yang pertama, kalau dia sikit, kalau dicampurkan jadi banyak, pendapat yang muktamad sikit juga. Yang dia tak nak sekaligus banyak tu. Pendapat yang kedua dalam kitab kita, pendapat Imam Ghazali, Syekh Mutawalli, kena campur banyak tak? Maksudnya lebih tak? Kalau lebih maka menyebabkan tak sah semayang. Kalau tapi itu bukan pendapat muktamad. Pendapat muktamad ulang balik, gelak terang dan ulang balik pening. Sekejap ni. Pendapat yang muktamad tak perlu kita nak fikir-fikir kumpul tak. Janji satu tempat tu tak ada lebih besar pada 10 sen, maka ianya dimaaf. Walaupun kalau kumpul dia lebih 10 sen besar dia. Pendapat yang kedua, kumpul lebih 10 sen tak sah semayang lah. Jadi yang terbaik kita ambil ihtiyat, daripada kita panggil ihtiyat. Kita ambil jalan payah lah, kita kata jalan payah, iaitu jalan payah iaitu kita basuh juga. Jalan payah untuk selamat. Dan dimaaf daripada darah kutu anjing dan tuma dan pijat. Kutu anjing burghusun, kutu anjing. Pertama, disebut kutu anjing bukan nak cakap anjing tu, bukan nak cakap mughallazah, tidak. Disebut kutu anjing kerana nak bagi tahu kutu kecil, binatang serangga kecil. Tu maksud kutu anjing. Sebab bimbang takut kita hanya faham tentang kutu anjing aja. Bukan. Okey, sekarang ni kutu duduk dekat anjing. Kutu mughallazah tak? Kutu isap darah anjing. Darah tu darah mughallazah kan? Isap. Dia makan darah anjing. Jadi kutu mughallazah? Tak juga. Kutu tu tak kutu. Kan orang makan babi, tak jadi babi orang tu. Orang juga. Kan? Samalah. Kutu makan darah anjing, tetap tu kutu. Dia tak jadi kutu mughallazah ke kutu anjing ke. Kutu babi sama. Yang tak pakai semayang itu, hati-hatilah cerita tu. Sebab ada orang tanya, dia tengok cerita Piramli tu lah.
Kutu babi tu. Allah, dia kata kutu babi tu. Habis batal semayang. Tak. Kutu babi kalau pegang dia tak batal semayang. Tak batal. Malah tak kena cuci dengan air tanah pun. Tak. Kutu babi. Cerita. Dimaafkan daripada darah kutu anjing. Jadi kita kata kutu anjing, kutu orang, kutu babi, kutu apa-apa. Yang penting besar tu lalu. Tuma dengan huma. Tuma. Apa? Hama pula. Hama. Lepas tu yang duduk dekat, kalau rumah dulu kan, rumah papan kan ada lubang-lubang. Kita tidur lepas tu digigit tu apa nama panggil? Pijat. Pijat. Tu ada. Dan pijat. Saya dah rasa dah agak pijat. Lupa dah. Pijat. Jenis-jenis tu. Jenis binatang halus. Binatang tu halus. Dan binatang tu dia makan darah. Dia isap darah. Sama ada darah tu darah anjing, atau darah tu darah orang, ataupun sama ada darah tu darah mughalazah ataupun bukan darah mughalazah. Tak kira. Tak kira. Kita bukan nak bincang tentang darah kutu anjing. Bukan anjing tu. Bukan anjing tu yang menjadi cerita. Saya sempat google lah tadi kutu anjing. Memang halus lah. Halus je. Tapi kutu orang lagi halus. Okay. Dimaafkan darah kutu anjing. Maknanya darah bukan dalam perut dia. Dalam perut dia memang dimaafkan dah. Memang tak ada kena-mengena pun. Kita semayang, ada tahi dalam perut, ada darah dalam ni, sah je semayang kita dalam ni. Bila dia sebut dimaafkan darah kutu anjing, maksudnya darah tu dah terkeluar. Dia dah terpenyek, dah terkeluar darah tu. Maaf. Tuma, darah tuma. Darah, macam mana darah tuma saya tak tahu. Pijat. Pijat ni yang tu. Habis, tu bab darah. Dimaafkan. Okay? Kalau ada dekat semayang, cerita pasal semayang ni, kembali balik ke semayang. Dan tahi lalat ni, cerita tahi pula. Dan tahi lalat ni bukan tahi lalat tu kan. Tahi lalat sungguh. Dan bukan juga telur tu. Apa? Renga. Allah, lama tak sebut. Yang sakit perut kalau makan tu lah, yang dekat makanan tu. Itu telur. Kita panggil apa? Peng. Gitu punya lain macam. Ni tahi lalat. Soalannya, siapa pernah tengok tahi lalat? Tahi lalat original. Tak pernah. Sebab dia kecil sangat. Tahi lalat ni kecil sangat. Okay, kalau ada tahi lalat, maaf. Dan tahi kelawar. Oh, ni besar sikit tahi kelawar. Sekejap. Tahi kelawar besar sikit. Maaf juga. Maaf, sebab dia kecil tadilah. Bukan. Ulang. Dimaaf daripada darah kutu anjing dan tuma dan pijat, itu berkaitan dengan darah. Maaf. Kerana dia sikit pula, besar seposen ke bawah. Yang ni tahi bukan sebab tu. Tahi lalat, tahi kelawar, maaf juga. Dan kemihnya, kemih air kencing. Kemih ni air kencing. Maaf juga. Dan tahi binatang yang masyaqqah. Dan sekalian tahi binatang yang masyaqqah dan payah. Masyaqqah ni susah lah. Payah apa? Kita pelihara daripadanya. Payah nak jaga. Seperti tahi cicak dan tahi kasi bubuk. Tahi bubuk dalam beras tu. Dan ulat. Tahi ulat. Ulat jika kering ia. Jadi semua tadi kena kering. Kalau basah tak maaf. Tahi lalat kering, tahi kelawar kering, air kencing yang dah kering. Air kencing binatang tadi. Bukan air kencing orang, air kencing binatang, air kencing lalat, air kencing kelawar, air kencing binatang, air kencing kutu, air kencing tuma, air kencing pijat. Tapi dah kering, ya. Tahi binatang, mana-mana binatang yang susah kita nak jaga. Macam tu. Kat sini banyak. Apa yang time hujan macam ni dia orang pakai masuk ke lampu tu. Allah, semua lupa dah ni. Ni kes gelap terang ni. Apa? Yang bila tu nak hujan apa tu, dia datang main apa? Kelkatu. Kelkatu. Habis lupa dah. Kelkatu, dia punya berak, dia punya air kencing. Apa lagi? Lalat, berak air kencing dia. Nyamuk, nyamuk berak air kencing nyamuk macam tak ada je. Apa lagi? Jenis-jenis kecil je tu lah, jenis serangga gitu. Sebab kita payah nak pelihara.
Okey, tapi dia bagi contoh lagi, tahi cicak. Ni besar sikit. Tahi cicak, tahi bubuk kecil, tahi ulat kecil. Tapi dengan syarat kering, maka ianya dimaaf. Kalau dia basah tak maaf. Kalau kering baru maaf. Tahi cicak. Tahi cicak ni rare sikit. Sebab kita rasa tahi cicak ni macam tak maaf tak? Tapi cicak adalah binatang yang tak ada darah mengalir. Dia cuma ada darah beku. Darah ada dalam cicak tapi darah beku. Cicak adalah serangga yang serangga tapi paling besar lah kita kata. Saya dapat maklumat kalau tokek tu ada darah mengalir. Tokek yang ubat aid dulu tu lah, pakat-pakat bela tokek. Dah juta-juta, akhir sekali senyap itu tak kaya-kaya pun nampak. Beli berapa ribu-ribu tokek. Tahu tak tokek tu kan? Tahu kan? Pakat-pakat bela dulu sebab dia kata ubat macam-macam lah. Ada beberapa dia boleh ubat beberapa perkara. Tokek. Yang itu katanya darah mengalir. Tapi kalau cicak kita ni tak mengalir. Darah dia sikit, gitu aja, beku, darah beku. Maka dia adalah serangga seumpama lalat, seumpama cicak seumpama lalat, seumpama nyamuk yang gigit, sama je. Sama martabat dari segi najis dia. Maka jika najis tahi cicak tu kering dan dua, kering dan payah untuk pelihara, susah nak jaga, maka dimaaf ketika semayang. Sama je kita ambil. Habis kalau tahi cicak tu yang kering tadi masuk dalam air, tak maaf. Air tu tak jadi mutlak najis. Kenapa pula? Kan semayang sah. Hanya dimaafkan di sebab semayang. Tapi dua lah. Yang pertama masyaqqah, dia panggil umum balwa. Tu akan bincang kat bawah ni. Umum balwa, masyaqqah susah, banyak sangat. Yang kedua, kena kering. Kalau basah tak boleh. Sebab tu tahi cicak, kalau jatuh tengah semayang, basah, batal terus. Kalau kering, cepat-cepat kibah. Ataupun dia jatuh terus, kering, semayang teruskan. Kalau basah tak boleh dah. Sebab dia pump, kena, dah melekat dah. Sebab tu tak boleh. Kering, kering. Dan ni nak cerita pasal ni panjang juga. Nak cerita pasal yang kering basah tadi. Di dalam Fathul Mu'in dan hasyiahnya. Fathul Mu'in I'anatul Talibin, hasyiah dia. Kitab I'anatul Talibin. Fathul Mu'in ni ringkas je. Hasyiah dia I'anatul Talibin yang masyhur lah mazhab Syafi'i tu. Dalam kitab tu, dan kemih dan tahi kelawar pada tempat, dan kemih dan tahi kelawar, air kencing dan tahi kelawar dan najis kelawar pada tempat, dan demikian lagi pada kain dan badan. Tempat orang semayang. Ni cerita pasal semayang. Semayang ada tempat. Manakah tempat semayang? Adakah sejadah? Bukan. Tempat semayang ketika kita duduk atau ketika kita sujud, kawasan tu telah kita ambil. Itu nama tempat, bukan sejadah. Kalau kita sujud, kita pakai, tak ada ridak-ridak ni, semua tak ada, kita sujud, maka bawah dada ni bukan tempat semayang. Sebab tak kena pakai yang gitu. Tapi tepat tangan tu, ni tempat semayang. Ni bukan bawah ni, sebab siku kita angkat. Okay. Kaki, tempat semualah kat bawah ni, semua ni. Kalau orang perempuan, dia ada kain labuh ni, maka ketika dia sujud, habis jatuh kan? Jatuh, malah terkeluar daripada sejadah, maka terkeluar daripada saja, semua tu dipanggil tempat semayang. Jadi tempat semayang bukan sejadah, bukan kapet. Tempat semayang, kita duduk dan kita sujud, kena dia. Kita duduk, kita sujud, kena. Bila kena, itu dipanggil tempat semayang. Okey. Itu satu. Dan demikian lagi pada kain dan badan, dan jika banyak sekalipun, kerana sukar dipelihara daripadanya. Kerana susah nak pelihara. Apa, tahi kelawar? Ya ke susah nak pelihara tahi kelawar? Di tempat yang banyak kelawar lah. Mungkin dulu ada kot, macam bangunan kelawar penuh, nak buang tak boleh halau dia, datang balik. Mungkin tempat macam tu lah. Tempat kita ni tak maaf lah, tempat kita senang, tak ada seekor kelawar masuk. Tak maaf, tahi dia, tak maaf. Tiada farq ni, tiada beza, tak dibezakan antara basah dan kering, yakni dimaaf kerana umum balwa. Kerana apa dia panggil, tak boleh nak buat apa dah benda tu. Macam dekat Mekah dulu, orang cerita ada
Tempat burung merpati. Berapa tu orang banyak kat situ. Kalau nak sembahyang, nak lalu kau tu Allah, kenalah juga. Dia bagi, dia maafkan umum balwa. Sama. Umum balwa. Jadi kelawar pun gitu, tapi tempat yang banyak kelawar lah. Kerana dan tak dibezakan basah ke kering. Dalam kitab Fathul Mu'in kata. Sama ada basah ataupun kering, tetap juga dimaafkan. Dimaafkan kerana tak boleh nak elak. Kerana tak boleh nak buat, dia akan menyusahkan kita. Menyusah melampau-lampau. Macam tu. Maka dimaaf. Basah atau kering. Tapi yang sebelum tadi, tempat biasa, bukan tempat umum balwa, tempat tak banyak sangat, kering je dimaaf. Basah tak maaf. Okey. Tak ada bunyi ke? Memang tak ada bunyi. Dia terus jadi jengkereng kan? Okey, sampai intaha lah, kita berhenti sampai intaha bawah tu. Dan dimaaf daripada barang yang kering daripada tahinya. Dan dimaaf daripada barang yang kering daripada tahinya. Dan dimaaf daripada barang yang kering daripada tahinya segala burung pada tempat apabila umum balwa. Burung. Sebab burung pula dia lain sikit. Dimaaf daripada barang yang kering daripada tahinya segala burung pada tempat apabila umum balwa, pada tempat semayang apabila umum balwa, dan qadiyah, yakni cenderung hati. Okey, cerita pasal tahi burung pula. Tahi burung yang kering. Okey, segala burung, apa jenis burung sekalipun, dimaafkan pada tempat semayang saja. Badan dengan kain dia tak sebut tu, tempat saja. Apabila umum balwa, tempat tu banyak sangat burung, banyak. Akhir sekali masa semayang tu, tapi semua kering, dah kering. Ada yang terkena, maaf kerana umum balwa. Dan qadiyah ni satu-satu isu, satu-satu masalah, satu qadiyah. Jadi apabila terjadi isu sedemikian, tak tahu kenapa yakni cenderung hati. Apa maksud cenderung hati? Qadiyah ni boleh kata satu masalah, satu isu. Jadi bila datang burung yang banyak duduk kat situ, penuh tahi burung, nak semayang dekat situ, tak boleh semayang tempat lain, macam itulah. Kemudian terkena najis, maka kalau kering di tempat semayang, di tempat. Bila sebut tempat, tak ada sejadah lah. Kalau ada sejadah, kita semayang atas sejadah, selesai. Walaupun bawah tu ada najis kan. Maksud kita semayang bukan kat situ. Mungkin masjid yang ada banyak burung kot, boleh jadi ya contoh gitu. Banyak, tak boleh nak buat apa dah. Maka semayang di atas kapek apa, terkena najis. Najis tu pula kering, kena dekat tempat semayang, dimaaf. Sebab tak boleh nak buat apa, umum balwa. Kita pun tak ada masalah ni. Dan Nawawi kalam majmu'. Maksudnya Imam Nawawi yang berkata dalam kitab Majmu'. Itu maksud. Dan Nawawi kalam Majmu'. Imam Nawawi kata dalam kitab Imam Nawawi, nama kitab tu Majmu'. Dimaaf daripadanya pada kain dan badan pula. Pula dengan maksud juga. Maknanya bukan tempat aja, kena badan pun maaf, kena pakaian pun maaf. Sebab kat atas tadi dia kata tempat aja. Iaitu dhaif, yakni nak berhenti dekat intaha tu. Iaitu dhaif, yakni pendapat dhaif, iaitu dhaif. Jadi pendapat yang kata dimaafkan pada kain dan badan tu dhaif. Pendapat dhaif. Yang muktamad tempat aja. Apabila tahi burung, kita tak berapa nak lekat kat hati lah, sebab kita tak banyak macam tahi burung. Orang yang tempat banyak tahi burung, dia okey, dia nak. Dan tersebut di dalam kitab Hayah Al-Hayawan. Kitab ni yang saya pernah sebut sebelum ni, kitab Hayatul Hayawan, kehidupan haiwan-haiwan. Cerita semua pasal binatang. Yang saya cakap pasal dugong, ingat? Lama dah kitab ni ada cerita salah satu binatang, dugong. Atasnya perempuan, bawahnya ikan. Macam dugong tu lah. Duyung bukan dugong. Duyung. Duyung ada. Dia ada nama macam-macam. Bahrul, dia dah lupa.
Rijal tu, bahrul rijal, di badan dia laki, ekor ikan. Kalau perempuan mak lupa. Tapi ada. Saya ada pernah sebut benda tu. Benda. Apa kisahnya? Kisahnya hukum fiqh macam mana kalau dia cari binatang tu, dia bersetubuh, lepas tu keluar anak jadi orang. Anak tu status apa? Tu dia bincang pasal tu dalam kitab ni. Semua cerita pasal binatang. Sampai tak pernah dengar. Binatang yang tak pernah dengar sekalipun ada dalam kitab Hayatul Hayawan. Dimaafkan darah kutu anjing. Bila sebut kutu anjing, binatang yang kecil, jika sedikit pada kain dan badan kerana umum balwa, dan sukar dipelihara. Umum balwa ni susah nak pelihara lah daripadanya, dengan syarat bukan dengan perbuatan seperti dibunuh, akan dia pada kain atau pada badan. Bukannya dia kata, pendapat yang pertama kata, kalaulah kata tadi darah kutu anjing yang tadi, kembali balik kutu anjing, jika bukan kita buat, dia ada sendiri darah tu, maka maaf. Jika sikit, kalau banyak tak maaf, sikit maaf. Kalau kita bunuh tak maaf, sebab kita sendiri yang letak. Dan yang muktamadnya itu dimaaf juga. Muktamadnya maaf juga, walaupun sengaja kita ambil kutu anjing tu, kita tak keluar darah dia, maka maaf juga. Itu yang muktamad. Dan dimaaf pula darah kutu anjing banyak pun maaf, atas kaul yang asah pada muhaqqiqin. Para ulama tahqiq lagi, buat kajian lagi. Maka kaul yang asah ni macam mana? Ada dua sahih, maka salah satu pilih yang ni dia panggil asah. Dua-dua sahih. Sahih dengan sahih, macam mana nak kata? Nak kata ni salah? Tak boleh, dua-dua sahih. Maka bila salah satu pilih ni, iaitu yang asah. Saya pilih ni asah. Dia pilih sahih dengan sahih, jadi asah. Seperti barang yang dikata dia oleh Imam Nawawi, sama ada bertabur dengan peluh atau tiada. Bertabur tu bercampur dengan peluh atau tiada. Sebab kalau bercampur dengan peluh, dia jadi basah. Sama ada basah ataupun kering, kata Imam Nawawi, dimaaf banyak atau sikit. Dimaaf apa ni? Darah. Sebab apa? Darah dimaafkan bagi sembahyang, tak dimaafkan bagi air, kan sebut tadi. Tiba-tiba darah tu kena air. Air tu peluh dia. Air tu. Adakah dimaaf? Imam Nawawi kata maaf juga. Habis nak buat macam mana? Tapi kalau air tu air kolah, air tu air dalam cawan, air dalam gayung, tak maaf. Intaha. Berhenti kat situ. Dia memang itu lah kitab ni, dia bagi selesaikan masalah fardhu ain bab najis, belajar hadis seronok. Sebelum tu intaha tu apa ni? Alif ha tu saya baca intaha dalam Rumi tu dia apa? Apa sah pula ustaz baca intaha? Dia alif ha. Alif ha tu sikitlah. Ni Abirah tutup ah. Alif ha tu intaha. Intaha tu maksud alif intaha, alif nun taha. Ha alif hamzah atau ha ya tu. Intaha maksudnya apa? Sampai kat situ je macam ni. Dia kata kat sini dalam kitab Hayatul Hayawan, bila kata dalam kitab Hayatul Hayawan, dia titik dimaafkan darah bla 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 bla, itu dia ambil bukan pengarang kita buat, tak. Itu adalah daripada kitab tu. Kitab yang dia sebut tu. Lepas dia habis tulis, dia nak tulis, aku pula nak tulis sekarang ni. Intaha, dia kata alif ha. Singkatan dia. Maksudnya stop, petikkan pengakhiran petikan yang dipetik. Macam tu. Pengakhiran dipetik daripada kitab orang, ni last. Lepas pada tu aku sendiri pula yang cakap. Dan telah bersalah-salahan ulama. Itu aku cakap. Ulama nampak, dia dengan ilmu, dia amanah dengan ilmu. Amanah. Orang punya, dia kata orang punya. Dia tak copy paste, dia ambil kalau artikel best-best, lepas tu dia paste dekat Facebook dia macam dia punya. Dah lah tu tak bagi kredit. Dia tak buat gitu. Ulama tak buat gitu. Tak, ni best ni. Dia copy paste. Betul, orang pakai share. Wah, hebat dia ni. Ayat puitis. Padahal dia copy orang punya. Ulama tak buat gini. Dia ambil kitab, dia letak sikit aja, pun 2-3 baris. Dia cakap, saya ini ulama punya. Ni aku ambil kitab tu, bukan aku punya. Itu antara pentingnya ataupun nilainya kredit. Bila kita dah buat satu-satu, dia ada kredit. Dia panggil apa? Intelek. Harta intelek. Harta intelek. Harta intelek. Boleh saman tu.
dan telah bersalah-salahan, wallahu a'lam. Sudah ini tasbih kafarah.